Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Miss Panda. Kisah yang bertajuk Teman. Angin petang sesekali menyapu lembut ke wajah Datin Ros. Kedua kakinya berendam dalam kolam renang. Hatinya melonjak gembira menunggu kepulangan Dina dari Pulau Pinang. Datuk Amir hanya membiarkan isterinya tersenyum sendiri melayani perasaan. Pintu pagar automatik terbuka. Datuk Amir dan Datin Ros menoleh serentak ke arah pagar. Kereta milik Dina telah memasuki pekarangan rumah. Datin Ros tidak sabar mahu memeluk anak yang telah lama tidak pulang ke rumah. Senyuman manis terukir di wajah kedua ibu dan anak ini. Dina berlari memeluk Datin Ros. 3 tahun tidak pulang semenjak Dina membuka butik pakaian di Pulau Pinang. Datuk Amir hanya duduk menunggu Dina mendekatinya. "Papa, Dina dah balik. Macam mana Papa boleh pengsan di pejabat? Risau Dina tahu." Dina menciumi tangan ayahnya. Wajah Datuk Amir nampak serius. Dina dapat rasakan ada sesuatu yang berlegar di dalam kepala ayahnya. Jantung Dina berdebar. "Dina, Papa harap kamu dapat uruskan syarikat Papa buat sementara waktu. Papa nak harap pada siapa lagi? Dina anak tunggal Papa dan Mama." "Alah, Papa tahu kan, Dina tak berminat menguruskan syarikat Papa tu. Dina balik pun sebabkan Papa sakit. Nak temankan Papa Dina." Niat untuk meluahkan perasaannya terbantut. Datuk Amir terlebih dahulu memintas niat Dina. "Tak perlu temankan Papa. Biar melingkup perniagaan Papa. Biar semua orang ketawakan Papa. Itu yang Dina mahu kan?" Datuk Amir terus memalingkan mukanya ke arah lain. Hatinya mendidih melihat Dina yang masih berdegil. Dina meninggalkan ayahnya dengan perasaan tak mampu digambarkan. Datin Ros hanya memerhatikan anak dan ayah yang tidak pernah sehaluan sejak Dina tamat sekolah menengah. Bagasi Dina telah dibawa masuk ke bilik oleh Mak Mah. 3 tahun Dina tidak menjejakkan kaki ke rumah banglo ini. Bila dia melepaskan lelahnya di atas katil, kisah silam mula menerjah di bedaknya. Ada yang tidak kena dalam bilik ini, fikirnya. Dina. Dina. Suara halus menyinggahi gegendang telinganya. Dina mencari dari mana datangnya suara itu. Halus, tapi tak begitu jelas. Bukan halusinasi. Hatinya berdetik. Jam menunjukkan hampir 7 malam. Cahaya di dalam bilik agak suram. Lampu pula tidak dinyalakan. Badannya lesu akibat memandu kereta dari Pulau Pinang sampai ke Damansara. Memang sangat memenatkan.
Kau balik juga, Dina. Suara itu menyapa dirinya lagi. Badan Dina mulai berpeluh. Siapa kau? Siapa kau? Suara tanpa memunculkan diri itu sudah cukup membuatkan Dina menggigil ketakutan. Kau lupakan aku, tapi aku tak pernah lupakan kau. Dina cuba bangun. Cukup sekadar keluar dari bilik itu. Seluruh bulu romanya tegak berdiri. Namun, tubuhnya tidak mampu bergerak. Hanya matanya yang masih mampu melihat ke sekeliling biliknya. Bunyi ketukan dari almari begitu jelas. Jarak antara almari baju hanya 5 langkah dari katil Dina. Bunyi ketukan terhenti. Kini bunyi cakaran pula kedengaran. Seperti ia ingin keluar dari almari baju antik itu. Almari seusia Dina yang diperbuat dari kayu jati. Bunyi dengusan yang tersekat-sekat semakin jelas. Dina cuba menggerakkan tangannya. Satu pun tidak berhasil. Seluruh sendinya lemah. Cakaran di dalam almari semakin kuat. Sekuat itu juga degupan jantung Dina. Temankan aku, Dina. Aku sunyi. Aku maukan teman. Jelas kini suara itu datangnya dari almari. Pintu almari mula bergegar. Dina cuba menjerit, tapi suaranya terkunci juga. Satu tubuh berbaju lusuh jatuh bergolek dari almari antik. Kecut perut Dina melihat tubuh yang sedang merangkak laju mendekati katil. Kau sudi jadi teman aku. Lembaga mirip wajah Dina sedang meletakkan dagunya di atas bahu kanan Dina. Kaku kedua mata Dina melihat rupa parasnya yang mengerikan. Sepasang bola mata yang putih berurat hitam. Kulit wajahnya pucat, tidak berdarah. Lelehan darah hitam pekat menitik dari celahan bibirnya. Dina tak sanggup menahan bau hamis yang membuatkan tekaknya loya. Dina hanya mampu menggilingkan kepalanya. Tidak. Tiada siapa pun yang sanggup bertemankan makhluk seperti itu. Tangan lembaga itu memegang pipi Dina dengan mengeluarkan bisikan. Temani aku. Aku perlukan kau. Perlahan-lahan dia berdiri dengan kedua kakinya terapung. Semakin lama, semakin tinggi. Kini, tubuhnya terapung di atas tubuh Dina. Dina kumpulkan seluruh tenaganya. Dengan berbaki sedikit kekuatan, Dina menjerit sekuat hatinya.
Datin Rose yang sedang melintasi bilik Dina terus membuka pintu dan memanggil Dina berulang kali. Dina, Dina, Dina. Dina, kenapa ni? Nafas Dina bagai tersangkut di kerongkongnya. Datin Rose memujuk dan menggosok belakang Dina, cuba menenangkan hati anaknya. Tangan Datin Rose digenggam kuat. Terkatar-katar Dina menahan ketakutan. Dina, kenapa ni Dina? Maghrib kamu tidur, inilah jadinya. Mengigau. Mimpi yang bukan-bukan. Dina. Datin Rose menolak juraian rambut Dina yang menutupi wajah anaknya ke belakang. Air mata Dina disapu lembut. Dina tak mimpi, Ma. Tadi ada perempuan, muka dia sama macam Dina. Mana dia pergi ya? Baru je tadi Dina cuba menjelaskan. Dina nampak, Dina takut. Dina cuba menjelaskan pada Datin apa yang berlaku sebentar tadi. Dah, sudahlah, pergi mandi. Solat jemaah dengan mama papa Jangan merepek yang bukan-bukan. Mama tunggu Dina siap. Datin Rose memimpin tangan Dina sehingga ke pintu bilik mandi. Dina akur walaupun tubuhnya menggigil. 3 tahun lalu, Dina pernah juga diganggu oleh makhluk tersebut. Kerana itu, dia masih menuntut dia masih menuntut dalam bidang fashion designer di Cyberjaya. Setiap kali dia berada di tempat yang agak gelap atau terlindung dari cahaya lampu dan cahaya matahari, Dina akan merasa kehadiran sesosok tubuh dingin berdiri di belakangnya. Kadang-kadang akan berjalan seiringan dengannya. Pernah satu ketika di dalam lift, Dina seorang diri waktu itu. Tiba di tingkat 3, ada 2 orang pekerja penyenggara penghawa dingin masuk dalam lift bersama troli dan tangga. Cik, boleh cik adik berdua ke depan? Kami dengan barang-barang ni berdiri belakang. Dina ditegur salah seorang pekerja tersebut. Cik adik berdua? Dina pandang salah seorang darinya yang juga lelaki. Dari mana datangnya seorang lagi cik adik itu? Pernah rakan sekolah memberitahu Dina, terlihat Dina menaiki kereta bersama perempuan lain. Wajahnya suram dan rambutnya menutupi sebahagian dari wajah. Duduk di kafeteria berdua bersama. Temannya hanya duduk, tunduk membisu, tidak menghiraukan keadaan sekeliling. Mungkin itu salah satu sebab Dina tidak mempunyai rakan karib. Kerana ramai yang hairan, kenapa Dina kerap bersama gadis yang pelik. Perkara itu membuatkan jiwa Dina terganggu. Perasaan berdebar-debar seringkali membuatkan Dina tidak duduk tenang. Berulang kali diberitahu Datuk Amir dan Datin Rose. Mereka hanya menganggap Dina berhalusinasi kerana terlalu kerap menonton filem seram kesukaannya. Pintu bilik mandi diketuk Datin Rose. Dina? Dina? Hai Dina. Dina masih termenung di depan cermin kaca. Wajahnya sugul. Mama solatlah dulu. Dina cuti. Senyap seketika. Dina fikir mungkin Datin Rose telah keluar dari biliknya. Dia terus memandang dirinya di dalam cermin. Sampai bila aku akan diganggu begini? Dina bermonolog.
Selagi kau masih hidup, aku akan mendekati kau. Wajah Dina di dalam cermin bertukar menjadi wajah makhluk yang menyerupai dirinya. Dia tersenyum luas, matanya hampir tersembul keluar. Dina menahan getar di kakinya. Degupan jantungnya semakin kencang. Bunyi ketukan yang kuat dari luar bilik. Dina terbayangkan wajah Datin Rose. Dina menoleh ke arah cermin dan bayangnya tadi telah hilang. Dia melangkah laju ke bilik. Kakinya terpijak sesuatu sehingga tubuhnya tersungkur. Aduh! Sepasang tangan seputih cat di dinding sedang berpaut pada kaki Dina. Sakit di dahinya akibat terhantuk pada pintu tidak dihiraukan. Dina cuba melawan dengan menendang kedua tangan yang memaut kuat kakinya. Tangan tanpa badan. Berpeluh badan Dina pada waktu itu. Bunyi ketukan pintu di luar kedengaran lagi. Dina menjerit meminta tolong. Kaki kirinya terlepas dari pegangan tangan yang penuh dengan darah hitam pekat. Dina bingkas dan mencapai tombol pintu. Sekali lagi, jantung Dina bagaikan gugur jatuh ke lantai. Sekujur tubuh berbaju lusuh, berwajah ngeri, tanpa tangan, berdiri di depan Dina. Dia merenung tajam pada Dina yang tersandar di pintu. Kenapa mesti aku yang kau ganggu? Apa salah aku? Dina tidak dapat menahan lagi kemarahannya. Selama ini, dia diselubungi ketakutan. Kali ini, Dina tidak mahu lagi berteka-teki apa yang menghantui hidupnya. Kerana aku tidak aman tinggal sendirian tanpa teman. Aku memilih kamu kerana tarikh lahir kita sama. Yang berbeza itu, kau hidup dan aku mati. Kedua matanya yang tadi putih semuanya kini bertukar hitam. Wajahnya bertukar bengis. Dina menjerit lagi memanggil Mak Mah dan Datin Rose. Sekelip mata, makhluk di depan matanya hilang bagaikan kabus. Yang tinggal hanyalah bau darah yang hamis dari mulutnya. Hei, anak mama, apa yang berlaku ni Dina? Kenapa Dina terduduk atas lantai ni? Mak Mah, tolong Papa Dina ke katil. Datin Rose dan Mak Mah tiba pada waktu yang tepat. Dina hampir pitam. Dina tak tahan lagi, Mama. Kenapa benda tu selalu kacau Dina? Apa kaitan Dina dengan dia? Dina memeluk Datin Rose. Siapa dia, Dina? Mak Mah menyoal sambil mengusap lengan Dina. Tarikh lahir dia sama dengan Dina. Muka dia pun sama dengan Dina. Dina memandang wajah Mak Mah. Serta-merta wajah Mak Mah dan Datin Rose berubah. Mereka saling berpandangan. Jari Mak Mah terketar-ketar menunjukkan ke arah almari kayu jati yang tersandar selama 23 tahun di tempat yang sama. Datin Rose menggilingkan kepala, meminta supaya Mak Mah mendiamkan diri. Datin, sudah sampai masanya Cik Dina harus tahu hal yang sebenar.
Kita tak dapat tutup rahsia ini selama-lamanya, Datin. Maafkan Mak Mah. Mak Mah meninggalkan Dina bersama Datin Rose berdua. Apa yang berlaku ni, Mama? Ada apa yang Dina tak tahu ni? Dina memandang wajah Datin Rose yang sedang menangis menahan sebab. Cukup berat untuk dia ceritakan peristiwa berlaku ketika Dina berusia 3 tahun. Masa Dina umur 3 tahun, rumah ni pernah terbakar. Mama dengan Papa bermain dengan Dina di tepi kolam renang. Bilik ini yang terbakar dulu. Kemudian merebak ke bilik sebelah sampai ke tangga. Orang gaji Mama masa tu mandikan dia dalam bilik ini. Terhenti ucapan di bibir Datin Rose. Air mata turun dengan laju. Hah? Dia? Siapa dia? Dina merapatkan wajahnya di bahu Datin Rose. Kembar Dina. Ya, kembar kamu, sayang. Orang gaji Mama tinggalkan dia dalam almari itu. Dia cuma selamatkan diri dia saja. Sewaktu bomba berjaya padamkan api, dia sudah tak bernyawa lagi. Mama tak sangka perkara ini boleh terjadi. Langsung tak masuk akal. Mama minta maaf sebab rahsiakan perkara ni dari Dina. Datin Rose memeluk erat tubuh Dina. Terlalu sedih kerana telah menyimpan sejarah hitam itu sebegitu lama. Dina mendongak memandang di belakang Datin Rose. Sekujur tubuh sedang menundukkan wajahnya. Selama ni, Dina berasa takut dengan kehadirannya. Tapi, kini, di saat Dina masih berpelukan bersama ibunya, Dina menghulurkan tangan pada sosok tubuh yang berdiri rapat di belakang Datin Rose. Dina ukirkan senyuman. Jarinya menyentuh lengan dia, kembarnya. Dina tahu dia tak perlu takut lagi. Dia kesunyian, perlukan teman. Cuma keadaan mereka jauh berbeza. Itu tidak menjadi halangan untuk dia menyayangi kembarnya. Dia datang memeluk Dina. Hanya Dina yang dapat melihat kewujudannya. Dina berasa tenang. Akhirnya, dia bersama dengan kembarnya. Dina sayang awak. Dina akan temankan awak sampai bila-bila. Dina bisikkan di telinga dia. Sekian kisah daripada Miss Panda. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.